Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, "In syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid." Sadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala, sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada baginda para sahabat baginda, juga kita mohonkan kepada Allah Taala untuk sekalian para ulama yang mempertahankan agama ini dengan ilmu mereka dan para pejuang agama yang mempertahankan agama ini dengan jihad mereka. Amma ba'd. Dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bertemu di dalam program Celik Nurani, ya, dalam segmen Celik Tasawuf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita, diberikan kefahaman kepada kita, khususnya tentang ilmu yang nak kita bahaskan ini, iaitu berkaitan dengan ilmu tasawuf. Ya, bagaimana caranya kita nak menyucikan hati kita, insya-Allah. Pada hari ini, kita akan membicarakan satu tajuk yang sangat menarik, ya. 3 peringkat membersihkan hati. Ya, 3 peringkat untuk membersihkan hati. Kita baca daripada kitab Tasawuf, suatu pengenalan asas yang dikeluarkan oleh Galeri Ilmu Tuan Berhad, yang ditulis oleh saya sendiri. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita membicarakan tentang bagaimana cara nak membersihkan hati ini, marilah sama-sama kita membaca satu firman Allah Taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul 'azim. Surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10. Dan demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya, lalu diilhamkan oleh Allah Taala kepadanya mana yang buruk dan mana yang baik. Sesungguhnya mendapat kemenanganlah orang yang menyucikan hatinya, dan rugilah, yakni celakalah orang yang mengotorkannya. Baik. Daripada ayat yang kita baca tadi, Allah Taala menegaskan kepada kita, beruntung orang-orang yang menyucikan hati. Kerana dengan sucinya hati, di waktu itu kita akan dapat untuk melihat kebenaran itu dengan jelas. Tujuan dan matlamat hidup kita di atas muka bumi ini, kita akan dapat manfaatkan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti di hari akhirat, dengan hati inilah kita nak serahkan kembali ianya kepada Allah, untuk kita memberikan penghambaan kita yang tidak berbelah bagi ini kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tersebut tidak bermanfaat harta benda dan anak pinak, kecuali kita membawa hati yang selamat sejahtera. Dan inilah yang kita harapkan, untuk kita memperolehi hati yang sedemikian, untuk kita kembali kepada Tuhan kita, pencipta kita, dan kembali kita dalam keadaan yang redha meredai. Kita redha Allah sebagai Tuhan kita, dan Allah redha kita sebagai hamba-Nya, insya-Allah. Baik. 3 peringkat membersihkan hati. Siapa yang ada buku ni, boleh kita buka kepada muka surat 75. Seterusnya, dalam kita membersihkan hati kita ini, maka kita perlu menempuh 3 peringkat, iaitu tahalli, tahalli dan tajalli. Ada 3 peringkat yang perlu kita tempuhi. Baik, yang pertama sekali adalah tahalli. Kalau kita lihatkan di segi tulisan, lebih kurang sama je. Yang pertama itu dengan kha, yang kedua itu dengan ha, dan yang ketiga dengan jim. Tahalli, tahalli, tajalli. Baik, tahalli ini iaitu mengusungkan, membuang ataupun mencuci hati. Proses kita nak membuang sifat mazmumah tu, kita perlu mujahadatun nafs,
dengan menyuci hati kita itu. Dengan zikrullah, dengan latihan-latihan yang khusus, ya, untuk kita itu tunduk dan patuh kepada Allah sepenuhnya. Jadi untuk buang segala sifat-sifat mazmumah tu, di sinilah amalan syariat tu sangat-sangat perlu kita laksanakan. Solat kita, ya, perlu kita betulkan, kita jaga betul-betul, dapatkan khusyuk betul-betul. Solat fardu, kemudian solat sunat, solat di siang hari, solat di malam hari. Kita tak berhenti-henti zikir, ingat kepada Allah. Tak berhenti-henti kita itu istighfar kepada Allah. Tak berhenti-henti kita selawat kepada Nabi SAW. Maka ini proses yang kita namakan sebagai takhalli, iaitu mengosongkan atau membuang sifat-sifat mazmumah dan menyucikan hati. Adapun tahalli itu adalah mengisi ataupun menghiasi hati. Bila hati dah dibuang sifat-sifat mazmumah, maka diisi hati itu dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik, ya. Itu kita namakan sebagai tahalli. Baik. Adapun tajalli itu apa dia? Tajalli itu adalah kita rasa kebesaran dan kehebatan Allah Ta'ala pada hati kita. Sehingga terbuka mata hati kita itu untuk melihat alam kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga di waktu itu, kita pasrah dengan Allah. Ya, kita tetap istiqamah di atas amalan yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita mencapai tahap ubudiyah atau kehambaan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ini yang dikatakan sebagai takhalli, tahalli dan tajalli. Dalam ilmu tasawuf, ini disiplin untuk kita membersihkan diri. Ya, takhalli, tahalli dan tajalli. Baik. Takhalli, apa itu takhalli? Secara perincian. Baik, takhalli ialah melawan dan membuang terus semua kehendak nafsu yang rendah dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nafsu yang keji itu mesti dibuang, mesti dimusuhi dan dibuang jauh-jauh. Firman Allah SWT dalam surah Syams yang kita baca tadi, qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berbahagialah bagi mereka yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugilah bagi mereka yang mengotori jiwanya. Sifat-sifat yang mengotori jiwa itu adalah sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah inilah yang menutup hati daripada tersingkapnya tabir ataupun hijab yang membatasi antara diri dengan Tuhan. Dan supaya tersingkap tabir ini, hati mestilah dibersihkan daripada segala kekotoran maksiat. Sama ada maksiat yang zahir ataupun maksiat yang rohani. Jadi kalau kita lihatkan, pada peringkat ini, kita perlu menyucikan karat-karat hati kita. Najis-najis maknawi yang ada pada hati kita. Yang mana dengan adanya perkara-perkara itu akan menghijab hati kita daripada mendapat kurniaan daripada Tuhan. Apa kurniaan kita nak ni? Contohnya, khusyuk semayang. Ya? Lazat baca Quran. Sonok kita bangun malam. Itulah dia yang kita nak. Ya, kerana kalau adanya sifat-sifat yang kita sebutkan tadi yang mengotorkan jiwa, seperti maksiat-maksiat zahir, maksiat-maksiat batin yang kita namakan sebagai karat-karat hati atau najis-najis maknawi pada hati, kita nak semayang pun nanti kita tak akan dapat khusyuk. Bila kita berzikir pun kita akan rasa cepat jemu. Tengok bola 2 jam boleh duduk depan TV. Tapi nak berzikir kepada Allah Ta'ala 20 minit pun kita rasa ngantuk. Ya, kita baca Facebook, ya, setengah hari pun okey, boleh. Nak baca Quran, ya, 1 jam pun tak mampu. Nah, ini kita katakan benda yang memenjarakan hati kita tu, nafsu yang memenjarakan hati kita tu dengan mazmumah, dosa-dosa tadi, maksiat-maksiat tadi, sehingga akhirnya kita ini tidak dapat untuk melihat kebesaran dan keagungan Allah SWT. Jadi ini nih yang kita nak buang, ya, pada hati kita. Jadi semuanya adalah untuk tersingkap tabir hijab yang membatasi diri kita dengan Allah. Sehinggalah bila mana kita buang semua penyakit-penyakit tadi tu, kita buang semua dosa-dosa tadi tu, insya-Allah Allah akan memberikan kepada kita kurnia. Kurnia apa? Itulah khusyuk semayang,
lazat kita berzikir, bangun malam, Masya Allah, kita rasa enak dan seronok. Seronok kita bersama dengan Allah Ta'ala. Ya, kita rasa indah bila kita bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini yang kita mahukan. Ya. Menurut ahli tasawuf, manusia perlu membersihkan dirinya dengan mensucikan 4 perkara. Jadi, menurut ulama-ulama tasawuf, kita perlu membersihkan diri kita dengan membersihkan diri kita itu daripada 4 bentuk najis. Ya. Maksud 4 bentuk ataupun mensucikan diri kita daripada 4 perkara yang menghijab hati daripada mendapat keterbukaan daripada Allah. Baik. Tingkatan yang pertama. Apa dia? Suci daripada hadas dan najis. Itu yang pertama. Ya. Kita kena pastikan kita kena sucikan diri kita daripada hadas dan najis. Baik, kita tengok perinciannya. Dalam membersihkan diri daripada najis, maka seorang itu wajib berstinja dengan menggunakan air atau benda-benda yang keras ataupun kesat seperti batu dan daun. Juga bersuci dengan menggunakan tanah dan juga air. Ya. Maksudnya perlu kita bersuci. Dalam menyucikan diri daripada hadas besar, maka seorang itu perlu mandi hadas. Ya. Dalam menyucikan diri daripada hadas kecil, seseorang itu perlu berwuduk. Tegasnya, seseorang yang hendak menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala wajib bersih badannya, pakaiannya, tempat solatnya, ya, kawasan rumahnya, zahir dan batin. Jadi jangan ada najis, ya, jangan ada satu benda yang boleh menghalang ibadah kita tu, ya, daripada najis dan hadas. Pastikan kita sentiasa berada dalam keadaan yang berwuduk, ya, maksudnya sentiasa kekal kita dalam keadaan kesucian. Itu caranya yang pertama untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala. Baik, itu dikatakan tingkatan yang pertama, suci daripada hadas dan najis. Ada pun tingkatan yang kedua, suci daripada dosa-dosa yang zahir. Maksudnya kita ni ada anggota zahir, 7 anggota zahir kita. Ya, mata, telinga, mulut, ya, tangan, kaki, perut dan kemaluan. Jadi ini adalah anggota yang zahir, yang menjadi ruang masuk atau pintu masuk kepada syaitan untuk menguatkan nafsu kita. Nafsu kat dalam, syaitan kat luar. Ya. Dia masuk melalui ni 7 anggota ni. Ya, yang mana di situ ada maksiat-maksiat pada mata, ada maksiat-maksiat pada telinga, ada maksiat-maksiat pada mulut, ya, tangan, kemaluan, perut dan sebagainya. Maka wajib pada kita itu untuk menyucikan anggota yang 7 ini daripada dosa dan maksiat. Maksudnya membersihkan mulut daripada perkataan yang haram, membersihkan mata daripada penglihatan yang haram, membersihkan telinga daripada pendengaran yang haram, seperti mengumpat, fitnah dan sebagainya. Membersihkan hidung daripada segala bauan yang haram, membersihkan perut daripada segala makanan yang haram, membersihkan tangan dan kaki daripada perkara yang haram, dan membersihkan akan kemaluan daripada perkara-perkara yang haram. Jadi ini adalah merupakan kesucian yang kedua yang kita kena capai. Maksudnya bersih kita daripada dosa. Sama ada yang besar atau yang kecil. Pada anggota 7 kita. Maka apabila ketujuh anggota manusia itu tidak dibersihkan dan bergelumang dengan dosa dan maksiat, maka hijab yang menindingi antara Tuhan dengan hamba itu semakin menebal. Dan kita telah kufur akan nikmat pemberian Tuhan kepada kita, yang berupa anggota-anggota yang sepatutnya kita gunakan untuk menambah amal bakti kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersihkanlah zahir kita ini dahulu sebelum kita menempuh perjalanan yang jauh. Andai kata kita masih bergelumang dengan maksiat dan dosa, takut-takut kita akan tertipu dalam perjalanan kita di alam kerohanian. Jadi ini kedua, kita membersihkan diri kita daripada maksiat-maksiat yang zahir. Baik, tingkatan ketiga, suci daripada dosa dan maksiat rohani. Maksudnya membersihkan hati. Tadi membersihkan dosa yang zahir, ini membersihkan dosa yang batin. Dosa yang batin ini ataupun maksiat rohani ini, itulah sifat-sifat mazmumah yang tercela, yang ditunggang oleh nafsu dan syaitan untuk merosakkan kita, untuk melarikan kita daripada tugas dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Ta'ala, dan untuk melarikan kita bersifat kehambaan. Apakah sifat-sifat itu? Ada 10 sifat yang utama. Dia ada banyak sifat, tapi yang utama kata Imam Ghazali inilah 10. Apa dia?
perlu dan wajib kita membersihkan diri kita itu daripada sombong yang pertama. Ya. Kibir. Sombong. Yang keduanya, riak. Nak tunjuk-tunjuk amalan. Yang ketiga, ujub. Rasa diri hebat. Yang keempatnya, hasad, dengki. Yang kelimanya, cinta dengan dunia. Yang keenam, marah. Yang ketujuhnya, bakhil, kedekut. Yang kelapan, banyak makan. Banyak minum. Banyak bergaul dengan manusia. Yang akhirnya membawa dia kepada kelalaian kepada Allah Ta'ala. Yang kesembilan, berangan-angan panjang. Ya, tulul amal. Yang mana dengan adanya angan-angan itu akan membawa dia kepada cinta dunia. Nak hidup lebih lama di dunia ini. Takutkan mati. Ini adalah penyakit daripada panjang angan-angan. Dan yang ke-10-nya adalah gurur atau tertipu dengan amal. Terasa diri bersih dan dia tertipu dengan amal. Maka sifat-sifat mazmumah ini wajib kita kikis dan kita buang daripada hati kita. Kerana selain ia mencacatkan hati kita, ia juga akan mendatangkan mudarat yang besar pada hari akhirat kelak. Jadi ini tingkatan yang ketiga yang kita kena buang. Adapun tingkatan yang keempat, ini tingkatan yang lebih tinggi ketika mana kita melakukan takhalli, iaitu penyucian pada tahap yang tertinggi. Kita menyucikan hati kita daripada syirik-syirik yang halus. Syirik ini terbagi bertiga bahagian. Pertama, syirik jali, iaitu syirik yang jelas, seperti mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyekutukan Allah Taala. Yang kedua, membersihkan hati kita daripada syirik-syirik khafi, iaitu syirik-syirik yang tersembunyi. Syirik khafi adalah seperti kita menduakan Allah Ta'ala secara tidak sedar. Iaitu seperti memakai sifat-sifat Allah Ta'ala yang dilarang. Dan membiarkan hati dimasuki oleh sifat-sifat tercela seperti ujub, takabur dan sebagainya. Sebagaimana kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, Yaqulullah Azza wa Jalla, al-kibriya'u ridai, wal-'azmatu idhari, faman nadha'ani wahidan minhuma, qazaftuhu fi jahannama wala ubali. Maksudnya, sombong itu selendangku. Kebesaran itu adalah kainku. Maka sesiapa yang mengambilnya daripadaku, salah satu di antara keduanya, maka akan aku campakkan dia ke dalam neraka tanpa aku peduli. Maka ini yang dikatakan syirik yang besar, syirik yang khafi tadi. Ya, syirik yang khafi. Selepas daripada syirik yang besar tadi, syirik yang jali. Jadi semua sifat-sifat mazmumah itu sebenarnya adalah syirik yang khafi. Riya, ujub, ya. Itu semua adalah syirik-syirik yang khafi. Yang kita tak nampak. Tapi sebenarnya kita dah syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut kita rasakan kita ni hebat. Ya? Kita rasa kitalah orang yang bersih, yang lebih layak daripada orang lain. Sehingga akhirnya membawa pada kita ini menolak kebenaran. Baik. Adapun syirik yang ketiga itu syirik yang lebih halus, iaitu syirik khafil khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik kategori ini terlebih halus. Dan dia merupakan bisikan-bisikan nafsu yang tidak nampak cacat celanya pada pandangan syariat, tetapi batal pada pandangan hakikat. Oleh sebab itu, ahli tasawuf berkata, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang soleh itu adalah kejahatan bagi orang muqarrabin. Ya, jadi, pada tahap yang ketiga ni, dia adalah merupakan syirik yang kita katakan sangat halus. Ya? Seperti kita tak nampak benda itu sebenarnya adalah syirik. Seperti mana bila mana kita lakukan amal, kita rasa amal tu kita punya. Sedangkan hakikatnya, kita ni, kalau Allah tak bagi kekuatan, macam mana nak buat amal? Tapi bila kita beramal, kita rasa amal tu kita punya. Malah kita bergantung dengan amal untuk kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. I'timad bil amal. Itu contoh yang kita katakan sebagai syirik yang khafil khafi. Jadi ini benda yang kita katakan sesuatu yang perlu kita pelajari dan perlu kita latih diri kita. Kita berdepan dengan guru yang mursyid untuk membantu kita menuju jalan kebenaran. Baik, selain daripada proses penyucian itu, kita dikehendaki melawan nafsu yang sangat mengajak kita kepada kejahatan. Cara dia kita kena tolak segala kehendak-kehendak syahwat kita tu untuk kita naikkan dia daripada tahap yang rendah kepada tahap yang tinggi. Yang kita dah bahaskan sebelum ni. Daripada nafsu amarah sampai kepada nafsu mutmainnah. Malah nafsu ini bukanlah satu perkara yang mudah. Ia merupakan satu jihad yang besar. Lebih besar daripada jihad di medan peperangan.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekembalinya daripada peperangan Badar, satu riwayat daripada Imam Baihaqi, kami telah kembali daripada peperangan yang kecil menuju pada peperangan yang besar. Maka sahabat bertanya, apakah peperangan besar itu ya Rasulullah? Maka dia jawab, itulah peperangan melawan hawa nafsu. Hadis ini dhaif, tapi kita boleh ambil sebagai i'tibar. Baik. Nafsu manusia pula berperingkat-peringkat. Seseorang yang bermujahadah bersungguh-sungguh akan mencapai taraf yang lebih tinggi dan ke taraf nafsu yang lebih baik. Nafsu yang jahat itu akan dapat dikenali dengan sifat-sifat mazmumah, iaitu keburukan yang terbit pada diri seseorang. Sifat-sifat mazmumah itu seperti daki yang melekat di badan. Ia akan bertambah jika tidak dibuang. Maka untuk membuang sifat-sifat mazmumah tidaklah semudah membuang daki. Kerana ia memerlukan kesabaran yang tinggi dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nafsu ni perlu kita didik. Perlu kita tarbiyah dia. Supaya dia meningkat daripada nafsu amarah kepada lawamah. Daripada lawamah kepada mulhimah. Daripada mulhimah kepada mutmainnah. Maka inilah usaha kita sebagai hamba Allah Ta'ala untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melakukan lebih banyak ibadat. Dan nafsu yang tak dapat dibuang, melainkan kita mohon kepada Allah SWT agar memimpin kita untuk mendidik nafsu kita. Maka dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan hidayah Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan dapat latih diri kita untuk lebih tunduk kepada Allah SWT daripada tunduk pada nafsu. Sebab kalau tidak, kita akan tunduk pada nafsu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Apakah kamu tidak melihat kebanyakan manusia itu tunduk kepada nafsunya, menjadikan nafsunya itu sebagai Tuhan? Na'udzubillah min zalik. Jadi dalam hal ini perlu proses kita mujahadatun nafs, ya, untuk kita meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka proses takhali itu kita tuntut supaya mujahadatun nafs, melawan nafsu ini, ya. Maka latihan jiwa itu perlu bersungguh-sungguh. Didikan yang berterusan dan tunjuk ajar yang berkesan daripada guru yang mursyid. Ya, caranya untuk kita mujahadatun nafs ini adalah dengan kita membuat latihan jiwa bersungguh-sungguh. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita berpegang betul-betul dengan syariat ni. Betul-betul kita berpegang dengan halal dan haram. Yang halal-halal, yang haram-haram. Jangan duduk pada yang syubhat. Man waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram. Siapa duduk dekat syubhat, duduk pada yang haram. Itu adalah kaedah salafus salih. Kita pegang betul-betul dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila mana kita berpegang dengan Al-Quran, kita berpegang dengan sunnah, maka di waktu itu seluruh tindakan kita dipimpin. Seluruh tindakan kita itu terarah kepada kebenaran. Kerana yang membawa kita kepada kebenaran itu adalah Al-Quran dan sunnah. Itu wasilahnya untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam mujahadatun nafs ini kita kena lawan. Memang bukan senang, ya. Nak puasa sunat contohnya, nak tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita berpakaian, ya, tidak dengan berwarna-warni. Untuk kita itu menjaga tutur bicara kita, menjaga pandangan kita, ya, sebagaimana akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua benda yang susah untuk kita istiqamah. Tapi kita kena buat. Sebab kalau tidak nanti syaitan, nafsu akan masuk dalam hati. Ya. Benda-benda jahat tadi akan masuk dalam hati. Maka dengan adanya pengamalan dari Al-Quran dan sunnah tadi, itulah yang akan membenting hati kita daripada dimasuki oleh benda-benda yang syubhat, yang merosakkan hati tadi. Ini kita namakan sebagai mujahadatun nafs. Ya, bangun malam contoh. Banyak kita baca Quran. Baik. Yang kedua, keazaman yang kuat dan sentiasa mendalami ilmu pengetahuan. Dalam proses menundukkan nafsu ini, sering datang berbagai sifat jemu dan bisikan syaitan. Dengan berbagai-bagai alasan dan halangan. Oleh itu, kekuatan jiwa dan keazaman yang kuat diperlukan demi untuk kita mengubah diri kita itu daripada keadaan yang bermaksiat kepada keadaan yang taat kepada Allah Ta'ala. Maka dalam hal ini, kita perlu menempuh penderitaan dan kesusahan dan perlu kita mempelajari ilmu tauhid dan khususnya ilmu tasawuf, ya, untuk kita mendapat keadaan di mana keazaman yang kuat dalam kita nak memperbaiki diri kita. Ya. Dan yang ketiganya dikatakan sanggup menempuh ujian. Ya. Sanggup menempuh ujian. Jadi bila mana kita bersungguh-sungguh dalam nak melakukan atau nak mengamalkan syariat, maka kita pasti akan menempuh berbagai ujian. Dan ingatlah, ujian itu sebenarnya adalah penghapusan dosa kita
ataupun nak meningkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sememangnya di peringkat ini hati masih memberontak, resah dan gelisah. Maka pada waktu itu perlulah kita mesrakan diri kita dengan zikrullah, ingat akan Allah Taala dan bermohon kepadanya agar kita mendapat kekuatan dan hidayah dalam menempuh lautan nafsu yang maha dahsyatnya ini. Banyakkan tafakur, mengenangkan kebesaran Allah SWT agar timbul rasa takut terhadap neraka Allah, rindu pada syurga Allah dan mengharapkan agar dilimpahi dengan rahmat Allah Ta'ala. Banyakkan beribadah agar dapat mendisiplinkan diri kita mematuhi titah perintah Allah. Baik, ini bahagian yang kita namakan sebagai takhalli, ya, penyucian jiwa. Pegang dengan syariat, pegang dengan Quran, sunnah, sungguh-sungguh. Maka di situ kita akan selamat. Baik. Seterusnya kita pergi pada tahap yang kedua, iaitu tahap tahalli. Ya. Proses tahalli ini adalah menghiasi hati kita. Sepamana kita dah buang dalam diri kita itu sifat-sifat mazmumah, maka di waktu itu kita kosongkan hati kita daripada sifat-sifat yang terkeji, maka perlulah kita masukkan pula dan hiasi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat terpuji seperti sabar, ya, redha, syukur, tawakal, ikhlas, cinta Allah, cinta akhirat, cinta Rasul, cinta agama. Ya, kita perlu masukkan dalam hati kita. Itu dinamakan sebagai sifat-sifat yang terpuji. Ya. Contohnya seperti tawadhu', ikhlas, pemurah, jujur, syukur, zuhud dan sebagainya. Inilah di antara sifat-sifat terpuji yang kita sebutkan tadi. Maka cara menghiasi hati ini sama seperti proses takhalli, iaitu memerlukan latihan jiwa, kekuatan jiwa yang kental, keazaman. Sama je. Macam mana cara nak buang, macam tu juga cara nak dapatkan. Dan proses itu berlaku serentak sebenarnya. Ya. Bila kita buang, dia akan masuk benda yang baik. Buang yang jahat, masuk yang baik. Latih diri dengan zuhud, insya-Allah hati akan dapat kelazatan ibadah. Hati akan dapat rasa seronok dengan Allah. Ya. Kita melakukan uzlah, ya, kita melakukan pengasingan diri kita daripada dunia yang maksiat ini. Nanti kita akan dapat rasa seronok dengan Allah SWT. Jadi di sinilah sebenarnya akan berlaku serentak perkara ini. Cara mengasihi hati ini sama seperti proses takhalli, iaitu memerlukan latihan jiwa yang kita sebutkan tadi. Cuma dalam proses ini, hati kita dilatih dengan sifat-sifat kebaikan. Misalnya hati yang mempunyai sifat bakhil, dilatih dengan sifat pemurah. Hati yang ego, dilatih dengan tawadhu'. Hati yang penuh dengan penyakit cinta dunia, dilatih dengan zuhud. Maka pada akhir proses ini, hati akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar tahu, ya, Allah Ta'ala, tetapi dia kenal Allah. Beza, ya, tahu dengan akal. Kenal dengan hati. Daripada kenal itulah nanti akan datang cinta. Macam tu. Ya, kita belajar ilmu dengan akal kita. Jadi kita kenal Allah Ta'ala itu dengan akal, dengan ilmu. Tapi kita tahu Allah, dengan akal, dengan ilmu. Tapi kalau kita nak kenal Allah tu dengan hati. Dengan hati tu macam mana? Dengan ibadat. Bila kita beribadah kepada Allah Ta'ala, maka di situlah Allah akan datangkan kepada kita rasa dekat dengan Allah. Ya. Kita akan rasa seronok Allah SWT. Kita akan rasa lazat dalam ibadah kita dengan Allah Ta'ala. Asyik kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang itu yang kita nak. Ya. Baik. Maka dalam hal ini diri batin kita ditundukkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Amalan syariat akan menjadi kemas dan istiqamah. Cuma ianya belum sampai ke tahap musyahadah, sebagaimana yang akan diterangkan dalam bab ihsan. Dan juga dalam hadis ihsan yang selalu kita baca. Iaitu, ditanya kepada Nabi SAW tentang ihsan, Nabi menjawab, Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah Ta'ala, seolah-olah kamu melihat dia. Kalau kamu tidak melihat dia, ketahuilah Allah Ta'ala itu melihat kamu. Baik. Jadi itu dikatakan sebagai tahalli. Baik, proses yang ketiga dinamakan tajalli. Ya. Baik, proses yang ketiga dinamakan tajalli. Apa itu tajalli? Maka untuk proses penyucian yang terakhir, kita perlu menempuh keseluruhan perjalanan rohani untuk melengkapkan diri kita dan hidup kita sebagaimana telah Allah perintahkan. Pada akhir proses ini, hati akan mengenal Allah SWT dengan sebenar-benar kenal. Perjalanan manusia akan terbuka kepada perjalanan diri, nurani dan rabbani. Kita dah bahaskan dulu. Diri jasmani, diri rohani. Diri nurani dan rabbani. Jadi bila mana peringkat tajalli ini, dia adalah merupakan peringkat dalam disiplin ilmu tasawuf, dinamakan perjalanan cahaya, nurani.
ya, dan Rabbani. Nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila perjalanan itu telah sempurna, maka terhasillah tajalli, ketuhanan sebagaimana akan diterangkan dalam bab ma'rifat, ya, ataupun dalam bab muraqabah dan musyahadah di akhir buku ini. Maka dalam hal ini, inilah pengakhiran kepada kita perjalanan. Bila mana kita nak menuju kepada Allah. Sampailah. Tak sampai, tak apa. Ya, sebab dalam proses kita nak mendidik diri kita ni, sebenarnya dalam ilmu tasawuf, dia mengambil imtisal atau mengambil i'tibar daripada perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Ya, bagaimana Nabi SAW diproses, dibersihkan, kemudian dilalukan perjalanannya, sehingga akhirnya bertemu dengan Allah SWT di Sidratul Muntaha dan di Mustawa. Dan ini adalah salah satu yang mesti kita lalui menurut disiplin ilmu tasawuf. Maka dalam disiplin ilmu tasawuf secara keseluruhannya, dalam melengkapkan diri kita untuk menjadi insan kamil, kita perlu menempuh 4 tahapan, iaitu syariat, tariqat, hakikat dan ma'rifat. Menurut disiplin ilmu tasawuf. Jangan tanya ilmu hadis pula, jangan tanya ilmu Quran pula. Dia dalam ilmu tasawuf dan disiplin ilmu tasawuf. Itu kesempurnaannya dalam perjalanan menuju ke Allah Ta'ala. Kalau kita tanya ilmu fiqah, dia lain pula. Dalam ilmu fiqah, itulah ibadat, muamalat, munakat, jinayat. Kesempurnaan pemahaman kita dalam ilmu fiqah. Tapi dalam disiplin ilmu tasawuf, untuk kita melengkapkan diri menjadi insan kamil, menjadi hamba Allah Ta'ala yang sebenar, perlu menempuh syariat, tariqat, hakikat dan ma'rifat. Yang itu insya-Allah kita akan bicarakan pada waktu yang akan datang. Wabillahi alam. Sekadar itu dapat kita berkongsi bersama pada hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan di sisi Allah Ta'ala dan dirahmati kita, dipermudahkan jalan kita untuk menuju kepadanya dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat insya-Allah. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.